Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Rainbow confetti rained down in Midtown, kicking off what is widely considered one of the largest pride parades in the world. Sebenarnya, LGBTQ atau homoseksual ni telah bermula berkembang sejak habisnya Perang Dunia Kedua. Tetapi, terdapat satu peristiwa yang mencetuskan segala-galanya, iaitu peristiwa Stonewall. Amerika Syarikat, iaitu tempat terbesar bagi golongan LGBTQ, walau bagaimanapun, Amerika Syarikat pada tahun 50-an dan 60-an dahulu pernah mengharamkan aktiviti LGBTQ. Hampir 49 negeri di dalam Amerika Syarikat mengharamkan LGBTQ. Mereka dilarang sama sekali untuk berpegang tangan sesama jenis, bercium sesama jenis di khalayak ramai, apatah lagi melakukan hubungan seks sesama jenis. Sekiranya mereka melakukannya, mereka akan ditangkap dan juga didenda. Di satu tempat bernama Greenwich Village yang terletak di bandar New York, terdapat bar untuk orang-orang LGBTQ yang bernama Stonewall Inn. Pada 28 Jun 1969, pihak polis menyerbu bar ini. Of course, orang-orang LGBTQ ini mesti marah dan mereka pun mula start rusuhan yang berlangsung selama 6 hari. Rusuhan ini menyebabkan ramai golongan LGBTQ bangkit. Rusuhan ini juga ialah permulaan kepada pembebasan LGBTQ daripada penindasan. Oleh demikian, daripada hari ini kita dapat lihat bahawa setiap bulan Jun adalah bulan Pride Month untuk menyambut perjuangan LGBTQ ini disebabkan oleh peristiwa Stonewall ini. Dari sinilah bermula segalanya. Sebenarnya, untuk pengetahuan semua, homoseksual ini merupakan penyakit mental dahulu. Walau bagaimanapun, ianya dikeluarkan daripada kategori penyakit mental. Dulunya ia dimasukkan di dalam DSM, iaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Tetapi pada tahun 1973, aktivis LGBTQ ini dapat memangsa ahli-ahli American Psychiatric Association (APA) untuk mengeluarkan homoseksual ini daripada DSM. Selepas itu, kita dapat lagi melihat perkembangan LGBTQ ini di seluruh dunia dengan melihat Netherlands pada tahun 2001 tidak lagi mengharamkan perkahwinan sesama jenis ini. Sejak dari itu bermulalah negara-negara yang lain mengikuti jejak Netherlands dengan menghalalkan perkahwinan sesama jenis ini. Antara negara yang menghalalkan perkahwinan sesama jenis ini ialah Argentina, Amerika Syarikat, Belgium, Kanada dan Taiwan. Dari sini kita dapat lihat agenda dan penyakit LGBTQ ini semakin merebak di seluruh dunia. Hal ini membimbangkan kerana LGBTQ ini memberi kesan yang negatif kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Seperti yang dinyatakan, LGBTQ dapat mendatangkan kesan buruk kepada manusia. Antaranya ialah penyakit dan jangkitan HIV. Menurut Prof. Andrew Grulich, jangkitan HIV bagi golongan homoseksual ini adalah 18 kali ganda. Bermaksud, orang yang mengamalkan LGBTQ ini mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk mendapat penyakit HIV ini. Kajian pada tahun 2014 pun menyatakan penyakit HIV ini di kalangan lelaki yang homoseksual meningkat sebanyak 132.5% di antara tahun 2001 dan 2011. Bukti-bukti inilah yang menunjukkan keburukan LGBTQ, tetapi golongan-golongan keji ini masih menghiraukan fakta-fakta tersebut. Seterusnya, di Malaysia pula, Ketua Penolong Pengarah Kanan HIV dan STI menyatakan dahulu 80% jangkitan HIV daripada penggunaan dadah, tetapi sekarang sebanyak 96% adalah jangkitan daripada aktiviti seksual. Beliau juga menyatakan 65% jangkitan berpunca daripada golongan homoseksual dan biseksual. Selepas itu, keburukan yang seterusnya ialah institusi keluarga akan musnah. Terdapat juga
kes yang sangat pelik seperti lelaki curang dengan isterinya bersama lelaki lain. Perkara-perkara inilah yang merosakkan institusi kekeluargaan. LGBTQ ini juga merosakkan institusi zuriat. Tidak ada pernah lagi hubungan seks sesama jantina dapat melahirkan anak. Hal ini akan menyebabkan kadar kelahiran manusia akan menurun dan menyebabkan manusia semakin pupus di muka dunia ini apabila semua manusia terjebak dengan LGBTQ ini. Walaupun LGBTQ ini sudah merebak hampir di seluruh dunia dan hampir kebanyakan negara telah menghalalkan perbuatan LGBTQ ini, Malaysia masih lagi mengharamkan perbuatan tersebut. Jika disabit kesalahan, hukuman sehingga 20 tahun penjara dengan rotan dan denda akan dikenakan. Gabungan NGO Hak Asasi Manusia, Komango, menuntut Malaysia di Majlis Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva, Switzerland. Komango menuntut Malaysia untuk mengiktirafkan orientasi seksual LGBTQ sebagai hak-hak asasi manusia sejagat. Selain itu, Komango juga mencadangkan meminda Seksyen 377A Kanun Kesiasaan Berhubung Jenayah Liwat dengan memberi alasan bahawa jenayah liwat merupakan undang-undang yang tidak lagi relevan dan ketinggalan zaman. Walau bagaimanapun, Malaysia masih lagi mempertahankan kesucian Islam di dalam negara. Penentangan Malaysia terhadap LGBTQ ini dapat disokong lagi dengan Malaysia menjadi negara kedua terburuk di dunia yang menolak hak LGBTQ. Baru-baru ini juga, jenama jam tangan iaitu Swatch mengeluarkan jam tangan yang diilhamkan daripada bendera pelangi iaitu simbol kebanggaan serta sokongan syarikat Swatch terhadap perjuangan LGBTQ ini. Tetapi di Malaysia, sesiapa yang memiliki jam tersebut akan berdepan hukuman penjara selama 3 tahun dengan alasan produk tersebut boleh merosakkan moral masyarakat Malaysia. Bahkan, golongan LGBTQ ini mengutuk perbuatan Malaysia dalam merampas jam-jam tangan tersebut. Ini merupakan satu lagi bukti bahawa kerajaan komited dalam menghalang kemasukan LGBTQ di dalam minda masyarakat Malaysia agar tidak mendapat kesan-kesan buruk daripada LGBTQ ini.